Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua pelajar. Baik, jadi kelas pada malam ini kita akan fokuskan soalan percubaan negeri Kedah, kertas 2. Okey, semua nampak tak apa yang cikgu share dekat skrin? Nampak tak nampak beritahu nanti kamu pandang skrin kosong aja. Okey, nampak Okey. Okey, kita pergi ke bahagian A dulu Okay, so dekat sini dia minta kita cari 3 kata adjektif. Kemudian seperti biasa kita kena bina ayat. Okey. So kata adjektif. Siapa tahu kita ada berapa jenis kata adjektif? Dah belajar kan kata adjektif. Kita ada berapa jenis kata adjektif? Siapa tahu? 9 kot. Betul ke 9? Ya. Contohnya kata adjektif apa? Kata adjektif sifat atau keadaan, kata adjektif perasaan, kata adjektif bentuk, kata adjektif ukuran, kata adjektif warna, kata adjektif panca indera, kata adjektif waktu. Apa lagi? Banyak semua ada 9 jenis kata adjektif. Ya, kata adjektif jarak. Okey. Sekarang kita lihat dan senaraikan kata adjektif dalam petikan. Okey. Baik. Okey, apa dia kata adjektif dalam petikan? Cuba senaraikan satu persatu. Jumpa tak? Bagus, Aini, bijak. Okey, bijak kata adjektif apa? Bijak kata adjektif apa? Apa jenis dia? Sifat. Bagus, Afika. Kata adjektif sifat. Ya, kata adjektif sifat. Okey, yang kedua, lemah. Lemah. Okey, lemah kat mana? Lemah kat mana? Kenapa juga nampak lemah ni? Okey, lemah. Ya, lemah. Lemah kata adjektif apa? Sifat good. Bukan sifat kod, sifat. Ya, lemah juga ialah kata adjektif sifat. Sifat manusia lah lemah. Kenapa dia macam ni Oh, patutlah. Baik, sekarang ada lagi satu kata adjektif. Apa lagi? Tiga. Hemat kot. Okey, mana hemat? Hemat berbelanja. Ya, betul. Hemat. Hemat tu kata adjektif sifat. Hemat tu dia macam berjimat lah hemat. Hemat kata adjektif
Sifat. Ish, buat salah pula. Selain tu ada lagi tak kata adjektif yang lain? Tak ada Okey, kelas kejap sorry. Sorry kelas. Sekarang dengar tak suara cikgu? Dengar tak? Sorry Cikgu tadi dah masuk kelas lama dah. Cikgu tak buka mic rupanya. Okey, sekarang cikgu nak kamu semua bina ayat. Sorry, cikgu tak buka mic. Patutlah senyap je. Okey, bina ayat bagi setiap perkataan yang dipilih. Okey, ayat tu ringkas-ringkas saja. Tak perlu kita buat ayat majmuk yang panjang-panjang. Sebab kalau ada kesalahan sikit pun, markah kamu akan tolak. Sebab untuk ayat ni kita hanya dapat 1 markah saja. Tak ada tanda baca, kesalahan ejaan, kesalahan imbuhan, kesalahan apa lagi? Kesalahan istilah, terus automatik salah. Okey. So, bina ayat bijak, hemat dengan lemah. Bina ayat ni kita digalakkan bina ayat aktif ayat aktif. Melainkanlah kalau kamu dapat kata kerja pasif lainlah. Tapi kalau kita dapat
dalam bentuk perkataan tu dalam bentuk ayat aktif, buat ayat aktif. Okey. Okey, boleh bina ayat dekat dalam chat saja. Bijak, hemat, lemah. Hemat tu maksudnya tidak boros ataupun tidak suka membazir. Itu maksud hemat. Okay, Ruzana, Afika, Afiq boleh bina ayat. Ayat mudah-mudah saja. Emmanuel Anthony, Aini, Hafiq, Ratu Aini. Cepat cikgu tunggu ayat ni. Okay, ataupun kamu respon dekat Padlet boleh? Respon dekat Padlet. Oh, dah buat dah. Adam seorang pelajar yang bijak. Betul. Alisha sentiasa hemat dalam berbelanja. Bukan dalam Afika. Dalam tu ada dua fungsi saja, sebagai kata adjektif dan sebagai kata sendi nama. So kat sini yang betul ialah Alisha sentiasa hemat ketika berbelanja. Ketika berbelanja. Okey, cikgu betul kat sini. Bukan dalam belanja. Ketika berbelanja ataupun semasa berbelanja. Okey. Nur Sidah lemah dalam subjek bahasa Melayu. Ini baru betul dalam sebagai kata sendi nama. Dalam kata sendi, subjek bahasa Melayu adalah kata nama. So kata sendi plus kata nama jadi kata sendi nama. Okey, faham Faiz lemah dalam mata pelajaran sejarah. Kera. Kera ke kerana? Kerana dia tidak menyukai subjek itu. Ya. Okey, baik, tahniah. Tahniah yang respon ni, terima kasih. Baik, kita teruskan dengan soalan yang kedua, bahagian sintaksis. Alright. Tukarkan ayat bersusunan biasa kepada songsang. Apakah maksud biasa kepada songsang? Ayat songsang tu macam mana? Begitu cikgu. Apa maksud ayat songsang? Ya, ini bagus. Predikat plus subjek. Maknanya, predikat di depan, subjek di belakang. Okey, bagus-bagus. So, untuk tukarkan ayat songsang ni, pertama sekali, kita kena tahu subjek dia apa, predikat dia apa. Okey, tengok ayat pertama ni. Sekolah Bimbingan Jadilan Kasih yang mula beroperasi pada tahun 2013 terletak di Chowkit, Kuala Lumpur. Okay, apakah subjek bagi ayat pertama ini? Respon-respon. Apakah subjek dia? Subjek tu maksud dia mesti ada kata nama ataupun frasa nama. Right? Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih. Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih. Adakah ini saja? Okay, sebenarnya dia panjang tau. Yang mula beroperasi pada tahun 2013. Panjang sangat. Sebenarnya yang sampai 2013 berfungsi sebagai penerang. Penerang bagi subjek atau penerang bagi kata nama. Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih ni ialah frasa nama. Sorry frasa nama So, penerang. Dia menerangkan frasa nama Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih. So, manakah dia punya predikat? Predikat dia ialah terletak di Chowkit, Kuala Lumpur. Okey, kenapa ni predikat?
Sebab dia ada kata kerja. Terletak ialah kata kerja. Kata kerja biasanya mengepalai predikat. Okey. Ingat tak kita ada 4 jenis pola ayat. Frasa nama tambah frasa nama. Frasa nama tambah frasa kerja. Frasa nama tambah frasa adjektif. Frasa nama tambah frasa sendi nama. So, pola ayat bagi ayat ini ialah frasa nama tambah frasa kerja. Faham? Okey, soalan yang kedua. Sekolah ini amat istimewa kerana mengambil murid daripada golongan yang kurang bernasib baik. Okey, manakah subjek dia? Ya, sekolah ini amat istimewa. Bagus. Inilah dia subjek. Kenapa subjek? Dia ada frasa nama sekolah ini. Predikat dia ialah kerana mengambil murid daripada golongan yang kurang bernasib baik. So, mengambil ni mengepalai frasa kerja. Ini frasa nama. Kita balikkan saja. Okey, ayat ketiga. Mereka menggunakan modul pembelajaran khas bagi menguasai tahap kebolehan masing-masing. Mana dia frasa nama? Mana dia subjek? Sorry. Mana subjek bagi ayat ketiga? Kurang tepat. Afika, cuba lagi. Ingat, subjek ada apa? Subjek ada frasa nama. Mereka menggunakan kurang tepat. Afiq, Rozana kurang tepat. Subjek dia mesti ada frasa nama biasanya. Frasa nama apa dia? Cuba Mereka menggunakan modul pembelajaran khas. lagi. Cuba lagi. Frasa nama. Oh, salah. Okay, kata nama mana kata nama kat sini? Mana dia kata nama? Okay, mana dia kata ganti nama diri ketiga? Mana dia kata ganti nama diri ketiga? Ya, Ruzana Aisyah, mereka. Mereka ini ialah kata nama. Ya, kata nama. So, ini ialah subjek. Predikat ialah menggunakan sampailah masing-masing. Menggunakan ni mengepalai predikat sebab menggunakan ialah frasa kata kerja. Okey, kata kerja. Modul bla 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 ni semuanya ialah objek. Ini objek Okey, bagi menguasai ini namanya keterangan predikat. Abaikan. Yang penting pola ayat dia frasa nama tambah frasa kerja. Okey, jelas So, terbalikkan saja. Menggunakan modul pembelajaran khas bagi menguasai tahap masing-masing mereka. Okey. Last. Ayat songsang paling senang sekali nak buat. Kalau dia suruh kamu buat ayat pasif, pernah pening kepala. Okey. Baik, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, so kita kena cari 6 kesalahan bahasa. Ingat, kalau ada suruh cari 6, kamu senaraikan 6 saja. Jangan kamu senaraikan lebih. Kalau kamu senaraikan 7, yang 7 tu tak akan baca. Tak akan potong. Okey. Ya, tugas-tugas. Bagus, Ruzana. Ruzana,
Okey, tugas-tugas salah inilah pelbagai tugas-tugas salah. Okey, kalau salah apa yang betul? Ya, apa yang betul? Tugasan. Tugasan kurang sesuai. Ingat, pelbagai dia dah menunjukkan banyak. Tugas-tugas pun menunjukkan banyak. So, macam mana? Ya, ini betul. Pelbagai tugas. Ya, pelbagai tugas. Kenapa kecil pelbagai tugas. Ataupun kamu buat tugas-tugas saja pun boleh. Just potong pelbagai pelbagai tugas ataupun tugas-tugas saja. Okey, seterusnya. Mengekal, mengekalkan. Mengekal, mengekalkan. Kejap. Mengekal. Okey, kejap Ya, mengekal memori anda. Bukan mengekal memori anda, mengekalkan memori Bagus, mengekalkan memori. Okey, lagi satu, yang kedua, yang ketiga. Negatif. Ya, negatif namanya ialah kesalahan ejaan. Ejaan yang betul ialah negatif. Negatif. Okey, yang keempat. Konteks. Ya, betul. Ini pun namanya ialah kesalahan ejaan. Dia kena ada S di belakang konteks. Okey, seterusnya yang kelima. Ada lagi tak yang salah? Okey, tadi kita jumpa. Okey, pelbagai tugas-tugas ni ialah kesalahan frasa. Negatif ialah kesalahan ejaan. Mengekalkan kesalahan imbuhan. Konteks kesalahan ejaan. Okey, kat sini cikgu tengok ada kesalahan frasa. Ada kesalahan frasa dan juga kesalahan kata. Baris ketiga. Baris ketiga ada kesalahan frasa tau. Kesalahan penggunaan ayat pasif. Kesalahan penggunaan ayat pasif. Kalau penggunaan kata ganti nama diri dalam ayat pasif macam mana? Okey, contoh kat sini Guru berikan. Salah ni. Kenapa salah? Guru ni ialah kata ganti nama diri ketiga. Jadi, susunan ini salah ni. Bukan guru berikan. Kalau ini, susunan ini hanya untuk penggunaan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Contohnya, yang saya berikan, yang kamu berikan, ataupun yang aku berikan, yang awak berikan, yang kita berikan. Itu boleh. Tapi kat sini guru ialah kata ganti nama diri ketiga. Salah Bagus, Suzana Aisyah. Yang diberikan oleh guru. Yang diberikan oleh guru. Okey, bagus. So, inilah susunan bagi kata ganti nama diri ketiga. Contohnya guru, mereka, dia, beliau. Itu semua ialah kata ganti nama diri ketiga. Okey. Baik, dekat sini, okey, baris yang kelima ada kesalahan kata. Kesalahan kata yang cikgu masukkan ialah kesalahan
kita panggil sebagai kata ganti nama diri tanya. Salah. Kata ganti nama diri tanya. Penting untuk kita menerima apa jua masalah. Apa jua masalah. Apa? Apa ni salah. Kenapa? Apa ni namanya ialah kata tanya kan? Adakah ini ayat tanya? Tak kan? Contoh cikgu buat macam ni. Ya? Okey. Apa kalau dekat depan? Apakah? Apakah? Apakah tajuk buku ini? Okey, ini kalau apakah di hadapan. Kalau apakah di belakang? Tajuk buku pula. Tajuk buku ini apa? Right. So ini ialah kata tanya. Nampak? So yang atas ni kata tanya susunan songsang. Yang kedua kata tanya susunan biasa. Tapi kalau kamu lihat kat sini, salah ni. Apa kat sini bukan merujuk kepada kata tanya. So yang betul apa dia? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, yang betul ialah apa? Apa Apa-apa ialah kata ganti nama diri tanya. Apa-apa ni dia menggantikan kata nama, menggantikan orang. Apa-apa juga masalah. Bukan apa juga masalah, apa-apa. Maknanya sesuatu lah, sesuatu. Okey, jelas Cukup 6 tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, jelas? Okey, bahan 2. Okey, jom cari bahan 2. Bahan 2 ada berapa kesalahan? Ada 5 saja kesalahan bahasa. Jom cari apa ada lagi? Kekurangan bekalan makanan dan kenaikan harga barang menjadi isu hangat yang disebutkan dalam kalangan masyarakat kini. Salah satu jalan penyelesaian terhadap masalah ini adalah dengan menjalankan aktiviti bercucuk tanam. Kerajaan sentiasa menggalakkan rakyat masyarakat bercucuk tanam di sekitar kawasan rumah untuk menghasilkan bekalan makanan sendiri, sekaligus dapat menambahkan pendapatan keluarga. Jika sebuah rumah terletak jauh daripada pasar atau kedai runcit, pasti kos perbelanjaan terpaksa ditambah kerana kos perbelanjaan perjalanan perlu diambil kira. Okey. Baik, apakah kesalahan bahasa yang kamu nampak? Ya, diambil kira salah. Kenapa salah? Diambil kira ni ialah kata majmuk. Kata majmuk, so kita kena jarakkan. Diambil kira. Kena jarakkan sebab kata majmuk. Diambil kira ni bukan kata majmuk yang mantap. Okey, lagi? Menggalakkan. Okey, menggalakkan. Betul ke menggalakkan ni? Ya, betul. Kenapa salah ni? Kesalahan apa menggalakkan ni? Ejaan. Betul. Ejaan. Sebab dia kena ada 2K kan? Menggalakkan. Sebab apa 2K? Sebab kat sini kata dasar dia ialah galak. So, dia menerima apitan. Dia menerima apitan. Kejap. Apitan meng dan juga kan. Dia menerima apitan meng dan kan. Ni dia kelas. Belum.
Kan. So kata dasarnya ialah galak. Kalau kita apitkan jadilah menggalakkan. Okey, kena ada dua. Ya ditambah Mana ditambah? Ya Allah. Tu cikgu tak nampak. Dah kena hijab. Ya ditambah. Okey, apa dia punya perkataan yang betul? Uzana. Siapa cakap? No Sabrina Sofia. Kesalahan apa ni? Ya, ini namanya ialah kesalahan kita panggil kesalahan imbuhan kan. D ialah imbuhan. Ya, imbuhan So, kalau imbuhan ni kita kena rapatkan. Kita kena rapatkan. Kalau jauh ni bukan imbuhan. Jauh tu namanya kata seni nama. D kata sendi. Tambah ni kata nama, kata tambah. Tak, tambah ialah kata kerja. Ingat, kalau dia dapat, itu namanya imbuhan. Ditambah ialah imbuhan awalan D. Okey. Yang keempat. Sekaligus. Sekaligus. Mana? Ya. Salah, sekaligus salah. Kita kena jarakkan sebab sekaligus ialah kata apa? Kata majmuk. Okey, lagi satu. Disebutkan. Okey, disebutkan. Kekurangan harga makanan dan kenaikan harga barang menjadi isu hangat yang disebutkan. Yang disebutkan dalam disebutkan ialah kesalahan istilah. Bukan disebutkan, dibincangkan. Ya, dibincangkan. Yang dibincangkan dalam kalangan masyarakat. Okey, selesai Ada 5 kesalahan bahasa. Selesai. Okey, so bahasa Melayu klasik. Okey, paling senang Betul, paling senang. Okey, sekarang ni macam yang cikgu ajar sebelum ni, untuk kita analisis bahasa Melayu klasik ni, pertama sekali kita kena kenal pasti kata pangkal ayat. Ya, kata pangkal ayat. Apakah maksud kata pangkal ayat? Kelas. Apa maksud kata pangkal ayat? Apa contoh-contoh kata pangkal ayat? Apa dia? Lupa dah. Kata pangkal ayat tu apa dia? Apakah dia kata pangkal ayat? Uzana, tahu tak? Dalam bahasa Melayu klasik banyak guna kata pangkal ayat. Biasanya kat depan-depan tu. Ya, Afika bagus. Hatta lagi. Ya Allah, kejap. Aduh, jam. Apa hal muka cikgu free ni? Ya, betul. Al-Kisah, tatkala. Maka, betul. Banyak arakian syahadan sebermula. Apa lagi Adapun. Banyak Itu semua kata pakai ayat. Kata pakai ayat ni, kita zaman moden tak guna dah. Kita guna kata hubung. Kemudian, lalu, seterusnya. Apa lagi? Macam-macam lah. Walaupun tak guna dah kata pakai ayat. Okay. So, first kita kena gariskan kata pangkal ayat. Kata pangkal ayat tu tak boleh wujud dalam bahasa Melayu standard. So, apa dia? Tatkala. Apa lagi?
Maka. Okey dah, tu saja eh. Okey, so kita kena buang kata pangkal ayat. Dan sekarang kita kena gantikan kata pangkal ayat dengan kata hubung yang sesuai. Contohnya, tatkala itu Kertalasari sudah datang dari Dahar. So, kita kena tukar ni apa yang betul ni. Pada waktu itu. Boleh? Pada waktu itu ataupun ketika itu. Pada waktu itu boleh, ketika itu boleh. Ketika itu. Kertalasari sudah datang dari Dahar. Okey. Sudah datang dari Dahar. Bukan datang. Ini namanya kesalahan istilah. Bukan datang. Dia balik ataupun pulang. Sudah pulang dari Dahar. Dahar tu ialah kata nama khas. Nama tempat. Terlalu banyak beroleh harta. Terlalu banyak beroleh harta. Okey, imbuhan beroleh ni salah tau. Apa yang betul? Mendapat harta pun boleh ataupun kita kekalkan beroleh, memperoleh. Memperoleh harta. Kenapa? Kenapa memperoleh? Sebab kat sini harta ialah objek. Memperoleh ialah kata kerja aktif transitif. Kata kerja aktif transitif memerlukan objek. Jadi kita kena gunakan memperoleh. Kenapa beroleh salah? Beroleh ialah kata kerja aktif, tak transitif. Tanpa pelengkap, maknanya tak perlukan objek. That's why kita tukar imbuhan kena ada mem. Mem tu menunjukkan itu ialah ayat aktif. Right? Daripada emas dan perak. Dan pakaian. Okey, kat sini banyak dan kan? Dalam bahasa Melayu klasik ni, dia tak ada koma. Dia tak ada baca koma. So kamu kena ubah Dan ni ubah kepada koma. Emas, perak, ni buang juga. Koma. Pakaian dan pitis. Okey, pitis ni dalam dialek Kelantan. Dalam bahasa Melayu panggil pitih ni apa dia? Orang Kelantan sebut pitih. Orang Kelantan sebut pitih bukan pitih kita sebut duit. Wang Wang berpuluh-puluh juta. Ada tak kat sini orang Kelantan? Ada tak? Orang Kelantan ke orang Terengganu ada tak? Kelas form 5 ada ramai, Terengganu, Kelantan ramai. Sini ada tak daripada Kelantan dan Terengganu ada? Tak ada. Nenek Ganu. Isya boleh cakap Terengganu tak? Nenek Isya tu Terengganu kat mana? Besut ke? Kuala Terengganu ke? Jertih ke? Sabrina Kelantan, Sabrina? Oh, Kuala Terengganu. Sabrina, orang Kelantan, Pasir Putih. Betul ni? Oh, dekat Batu Surat. Faham. Baik. Mana Sabrina bersih Kelantan, Sabrina? Cikgu boleh lah juga kecek sikit. Sebab saya cikgu orang Kelantan. Okey. Kita sambung Mana tadi Dan orang berpuluh-puluh juta dan orang banyak dicurinya. Dan orang. Ini namanya ada songsang, bukan orang banyak, banyak orang Balik kan?
Terbalikkan. Dan banyak orang dicurinya. Setelah sudah Kertalasari datang ke rumahnya. Kan datang ke rumahnya sampai. Sampai ke rumahnya. Okey, maka ni kita buang, gugurkan. Ia pun bertanya. Ia ni menunjukkan dia. Nak kekalkan ia pun tak ada masalah. Nak tambah dia pun boleh. Dia pun bertanya kepada ibunya. Hai ibuku. Hai ni maknanya kita macam panggil orang. Bukan hai, wahai. Okey, dalam bahasa Melayu moden ataupun standard, kita panggil wahai. Wahai tu maknanya kita menyeru seorang. Atau menyapa seorang. Alah, semua call ni. Hello? Rusyid. Okey. Lepas sikit. Ya, sekejap. Ya. Okey. Yo. Ya. Wahai ibuku, ke mana? Ke mana pergi ibuku? Ibuku pula. Bapaku. Ke mana? Okey. Ke mana ni kata tanya kan? Kalau kata tanya dalam bentuk songsang, kita ke tambah ke manakah? Ya Allah, teruk sangat ni. Sekejap gelas. Sorry. Slow pula cikgu punya pen hari ni. Ada macam sekat-sekat sikit. Sorry. Ke manakah? Ingat, kata tanya kalau dekat depan, kita kena tambah akhiran kah. Kalau dekat belakang, kita tak ada kah. Ke manakah? Ke manakah pergi bapakku? Maka tiada aku lihat ini. Maka tak ada. Ke manakah pergi bapakku? Terbalik. Ke manakah bapakku pergi? Tiada aku lihat ini. Tiada aku lihat ini. Tukar. Aku tidak. Ya. Aku tidak melihatnya. Aku tidak melihatnya. Okey, senang tak? Ramai orang mencuri tak boleh ke? Tak, bukan orang yang curi. Kertalasari tu dia curi banyak barang ataupun harta daripada orang. Bukan orang curi dia punya harta, tak. So kalau Afrika buat macam tu, maksud dah jadi lain. Okey, jelas Faham tak semua? Okey, sebenarnya tips kamu nak jawab soalan ni dengan baik, kamu kena beli buku daripada Tan CL. Dia cikgu Cina. Tan CL dia keluarkan 2 buku tau. Satu form 4, satu form 5. Form 4 form 4 kepimpinan melalui teladan, form 5 burung terbang dipipiskan lada. So kat situ dia mengandungi semua jenis semua bahasa Melayu klasik. Dia bagi latihan untuk tukarkan kepada bahasa Melayu moden. So siap ada skema kat belakang. Cikgu tak bawa buku tu, tapi kamu carilah. Nama buku tu Alih Bahasa Melayu Klasik kepada Bahasa Melayu Moden. Nama penulis dia ialah Tan CL. So kamu kena beli kat Shopee dia jual. Okey. Dialog di bawah mengandungi 3 peribahasa. Senaraikan peribahasa tersebut dan nyatakan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Okey. Senang saja.
Kamu kena senaraikan 3 peribahasa, kemudian kamu kena cuba cari peribahasa lain yang sama maksud. Yang paling penting, kamu kena ambil peribahasa tu daripada bawah ni Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Okey, apa dia peribahasa yang sama maksud macam peribahasa dalam teks ni? Okey, cikgu bagi clue. Ada perkataan kambing. Masuk kandang kambing, apa dia? Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak. Ya, bagus. Siapa tu? Afikah Apakah? Bagus, bagus. Masuk kandang kambing mengembek. Mengembek. Masuk kandang kuda. Kuda pula. Masuk kandang lembu. Lembu lah. Kerbau menguak. Masuk kandang kerbau menguak. Okey. Baik. Hujan emas di diri orang, hujan batu. Okey, boleh Isha, boleh, tak ada masalah. Maksud dia sama Okey, peribahasa yang kedua. Peribahasa yang kedua. Ada jumpa? Bagus Afiq. Usaha tangga kejayaan. Usaha tangga kejayaan ni dia macam coran kata kan, ataupun kata-kata hikmat. Okey, apa dia peribahasa yang hampir sama ataupun sama maksud dengan usaha tangga kejayaan? Bagus Afiq. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Bagus. Okey. Yang terakhir. Yang terakhir. Berapa tinggi terbang bangau, akhirnya hinggap di belakang kerbau juga. Okey, apakah peribahasa lain yang sama maksud dengan peribahasa yang diberikan? Jumpa. Dia ada kaitan dengan binatang juga. Sepandai-pandai tukang lompat pasti akan jatuh juga. Bukan. Bukan. Sepandai tukang lompat akhirnya ke belakang, akhirnya jatuh ke tanah juga. Taklah, itu perbuatan jenayah. Itu perbuatan jenayah yang telah mendapat yang apa ni, yang kalau kita buat benda jahat akhirnya akan diketahuan juga kan. Akan diketahui oleh orang juga. Bukan kurang sesuai. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okey, kurang tepat. Cuba lagi. Okey, ibarat belut pulang ke mana?
Usaha tangga. Boleh. Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Ya, ibarat belut pulang ke lubuk. Ibarat belut pulang ke lubuk. Ke lubuk, lumpur. Ibarat belut pulang ke lumpur. Ibarat belut pulang ke lumpur. Okey, yang lubuk tu lain. Lubuk tu ibarat haruan. Ataupun ikan pulang ke lubuk. Itu baru betul. Okey. Okey, jelas Ataupun ibarat sirih pulang ke ganggang. Banyak. Okey, sekarang dah selesai. Okey, selain soalan macam ni, dia ada juga kalau soalan apa dia? Berikan maksud ataupun dia bagi situasi dalam dialog ataupun petikan dia suruh kita teka dia punya peribahasa. So macam-macam bentuk soalan So kamu hanya perlu kuasai peribahasa dalam buku teks form 4 dan form 5. Dalam exam SPM dia akan ambil daripada buku teks tu je. So kamu hanya tinggal apa? Kamu kena analisis. Apa dia senarai peribahasa dalam buku form teks form 4 dan form 5. So kamu kena hafal lah sebenarnya. Okey. Selesai, kita pergi ke soalan pemahaman. Okey, siapa nak baca bahan satu? Cikgu dah penat dah bercakap seorang-seorang. Siapa nak baca bahan satu? Baca je. Dalam bahasa Melayu ni kita kena banyak buat latihan pembacaan. Sebab daripada apa yang kita baca, kita akan ingat apa yang kita baca tu. Lagi satu, untuk ujian bertutur pun kita kena baca kan? Betul tak? Untuk ujian individu kan? Bahagian A, kita kena baca. Pembacaan secara mekanis, kita kena baca kuat. Lepas tu kena ada intonasi. Bacaan tu kena jelas. Okey, sebab semua tu ada markah tu. Okey, siapa nak baca? Ya, bagus. Afiqah, okey Afiqah boleh mulakan pembacaan. Nampak sebab tulisan dia kabur. Nampak. Bahasa memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Bahasa yang baik dan mudah difahami serta boleh dituturkan oleh masyarakat seperti bahasa Melayu mampu menjadi bahasa perpaduan negara. Hal ini dapat dilihat sejak negara mencapai kemerdekaan dan hingga kini peranan ini telah dilaksanakan oleh bahasa Melayu dengan berkesan dan berjaya. Pembangunan dan kemajuan yang sempurna dalam kehidupan masyarakat semuanya bermula daripada penggunaan bahasa Melayu di negara ini. Panduan antara pembangunan dengan kemajuan kerohanian dan kebendaan mestilah bermula dengan penggunaan bahasa yang betul, tepat dan berkesan. Sesungguhnya bahasa merupakan satu daripada pencapaian terawal dalam tamadun manusia. Sejarah juga telah membuktikan bahawa bahasa Melayu telah memainkan peranan yang penting dan berkesan untuk mengukuhkan perpaduan masyarakat. Sebagai bahasa kebangsaan, bahasa Melayu yang berdaulat telah berjaya memupuk perpaduan murid di peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi. Semua hal itu telah dilaksanakan secara berperingkat oleh Melayu sejak tahun 1957. Okey, terima kasih Afiqah. Okey Afiqah, boleh cikgu tahu Afiqah daripada mana? Sekolah mana? Selangor. Selangor. Dekat mana? Kuala Selangor. Oh, Kuala Selangor. Okey. Afiqah ke yang pergi Terengganu ni? Okey. Bila balik Selangor esok? Selasa. Ush, lamanya. Pergi Kelantan sekali. Oh, memang family orang sana ke ataupun macam mana? Tak adalah. Oh, jalan-jalan je lah.
Okay, okay, Ah, okay. Okay, have a nice day. Baik, terima kasih Afika. So, ini adalah bahan 1. Okay, bahan 1 tema dia ialah bahasa kebangsaan ataupun bahasa Melayu. Okay, so tema untuk bahan 2 juga masih sama, iaitu tentang bahasa. Okay, saya pening tengok tulisan ni. Okay, siapa nak baca bahan yang kedua? Siapa nak ni? Quratul Aini nak? Quratul Aini. Boleh Quratul Aini. Student pun tak ramai ya. Ada berapa orang? 17 yang tinggal. Adina Kristina. Dah lama tak dengar nama Adina Kristina. Boleh Adina Kristina baca? boleh. Okey. Nampak? Nampak. Okay. Bahasa Melayu dalam era Modern. moden perlu dimajukan dan diperkemas untuk menjadikannya lebih relevan dalam pelbagai bidang saintifik agar mampu diterima oleh ramai. Penerbitan bahan dan buku yang berkaitan dengan teknologi maklumat terbaru dan bahan saintifik terkini juga perlu diperbanyakkan. Selain itu, hasil usaha perancangan taraf dan korpus bahasa Melayu telah berkembang pesat dan Berkembang pesat. dan kini telah menjalankan fungsinya sebagai bahasa ilmu yang menggalakkan perkongsian idea sama ada secara bersemuka maupun di ruang maya. Dalam hal ini, kecintaan dalam kalangan penutur bahasa Melayu yang terdidik sejak di sekolah rendah, menengah dan universiti terhadap bahasa Melayu perlu diperhebat dari masa ke semasa. Keadaan ini mampu menjadikan bahasa Melayu bahasa pertuturan pada setiap hari dalam pelbagai acara dan juga sebagai alat komunikasi yang berkesan dalam mengamalkan perpaduan. Okey, terima kasih Adina Kristina. Bacaan yang sangat baik. Okay, sama macam Afika tadi. Alright, so jom jawab soalan pemahaman sama-sama. Okey. Okey, so soalan pertama biasanya dia akan tanya maksud. Ya, maksud. Okey, dia kata berikan maksud rangkai kata secara berperingkat. Secara berperingkat dekat bahan 1. Bahan 1. Ya. Semua hal itu telah dilaksanakan secara berperingkat oleh bahasa Melayu sejak tahun 1957. Okey, so kita kena berikan maksud dari perkataan ke perkataan. Okey, secara ni apa dia? Berperingkat ni apa dia? Tak perlu kita uraikan panjang-panjang. Okey, apakah maksud secara? Apakah maksud secara? Secara ni ialah kata sendi nama. Okey, kita boleh gantikan secara ni dengan kata ganti nama dengan kata secara ni ialah kata sendi nama, so kita boleh tukarkan secara ni dengan kata sendi nama yang lain. Apa dia? Saya, betul kan? Cuba silap tadi. Kata sendi nama. Huruf D. Secara berperingkat. Ya, dengan. Okey, berperingkat. Apakah sinonim bagi berperingkat? Okey, berperingkat dalam bahasa Inggeris kita panggil level kan? Berperingkat tu level kan? Level ataupun stage. Bertingkat.
Bukan bertingkat, sikit lagi. Bukan bertingkat. Ruzana, sikit lagi. Bertingkat, bukan bertingkat. Berperenggan lagi salah. Bukan berperenggan. Ya, bertahap. Secara dengan bertahap. Bertahap. Peringkatlah tahap. Peringkat senang, peringkat sukar, tahap senang, tahap sukar, bertahap ataupun stage level, tahap. Ataupun aras. Aras juga masuk tahap Okey, dalam kedua bahan penulis telah menyatakan beberapa fungsi bahasa Melayu. Apakah fungsi tersebut? Dia nak fungsi bahasa Melayu berdasarkan bahan 1 dan bahan 2. So, seperti biasa, kita tulis dia punya kepala soalan dahulu. Macam mana? Berdasarkan kedua bahan tersebut, fungsi bahasa Melayu ialah, terus naraikan 2 saja. 1 daripada bahan 1, 1 lagi daripada bahan 2. Tengok bahan 1. Apa fungsi bahasa Melayu bagi bahan 1? Kalau malas tulis, kamu buka mic, bagi tahu cikgu apa dia fungsi dia. Apa kegunaan bahasa Melayu? Apa fungsi bahasa Melayu? Bahasa Melayu ni digunakan untuk apa? Jumpa tak? Mengukuhkan perpaduan masyarakat. Ya, bagus. Mengukuhkan perpaduan masyarakat. Dekat perenggan. Perenggan mana tadi? Mengukuhkan perpaduan masyarakat. Perenggan ketiga kan? Sekejap Untuk mengukuhkan perpaduan masyarakat. Okey, dah cukup. So, jawapan kamu ialah, lepas ialah kena ada frasa nama, ialah bahasa Melayu. Dapat mengukuhkan bahasa Melayu digunakan untuk mengukuhkan perpaduan masyarakat. Dah cukup Okey, bahan kedua pula. Bahan kedua, apakah fungsi bahasa Melayu? Bahan 2 paling banyak sekali Ya, alat komunikasi yang berkesan. Alat komunikasi yang berkesan dalam mengamalkan perpaduan. Betul tak? Sebagai contoh, kita ni tinggal di Malaysia ni dalam kita hidup dalam masyarakat majmuk, maknanya ada Melayu, Cina, India dan kaum yang lain, kaum yang berbeza So kita semua menggunakan bahasa yang sama, iaitu bahasa Melayu sebagai alat komunikasi. That's why bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan ataupun bahasa rasmi bagi rakyat Malaysia. So semua kaum kena fasih berbahasa Melayu. Okey. Sekarang kita lihat bagi soalan ketiga. Terdapat berbagai langkah yang boleh dilaksanakan oleh ibu bapa bagi memastikan rasa cinta terhadap bahasa Melayu terbentuk dalam diri anak-anak. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang wajar dilakukan oleh ibu bapa?
Okay, so kamu kena salin balik frasa soalan. Kamu jangan sekali tulis jawapan terus. Kena tulis dia punya kepala soalan. Langkah-langkah yang wajar dilakukan oleh ibu bapa ialah apa tadi? Ya, bagi memastikan okey, tanda balik. Bagi memastikan rasa cinta terbentuk. Rasa cinta terhadap bahasa Melayu. Contohlah. Rasa cinta terhadap bahasa Melayu terbentuk dalam diri anak-anak. Ialah apa dia? Okey, so dia ada 3 markah. Kalau 3 markah, kamu hanya senaraikan 2 isi saja. Lagi 1 markah tu ialah markah bahasa. Okey, tapi cikgu sarankan kalau bagi 3 markah, kamu boleh senaraikan lebih daripada 2 isi. Bagilah 3 ataupun 4 isi. Sebab kalau kamu salah isi, so ada backup. Ada backup kalau kamu buat ngam-ngam 2 isi, kalau salah 1 dah dapat 2 markah ataupun 1 markah. So better kamu buat lebih tak apa, 3 ataupun 4 isi. Pemeriksa tidak akan potong markah. Dia akan pilih jawapan yang paling ataupun jawapan yang paling lengkap jawapan yang logik dia akan terima. Okey. Apa dia? Langkah-langkah untuk memastikan rasa cinta terhadap bahasa Melayu. Untuk memastikan anak-anak ni rasa macam sayang atau cinta dengan bahasa Melayu. Apa dia? Sebab kebanyakan generasi muda sekarang ni dia macam malu nak cakap bahasa Melayu. Dia lebih mengagung-agungkan bahasa barat, kan, bahasa Inggeris. Dia menganggap bahasa Melayu itu sebagai bahasa yang rendah martabatnya. So tak betul Sedangkan bahasa Melayu ni sebuah bahasa peradaban. Dia kaya dengan santun dia, kan? Betul tak? Sebagai contohlah, kita ambil kata ganti nama diri. Kan? Kenapa ada saya? Kenapa ada aku? Sebab penggunaan saya dan aku ni berbeza dia punya laras penggunaan dia. Saya tu lebih sopan. Kan? Sopan kalau kita bercakap dengan stranger, dengan orang yang tak dikenali. Kita akan gunakan saya. Tapi kalau kita cakap dengan orang yang ataupun kenalan rapat, kita akan lebih sesa menggunakan aku, kan? Memang nampak tak hormat, tapi kita dah rapat dengan dia. Nampak? Ada perbezaan dia. Tapi kalau kita gunakan bahasa Inggeris, semua I, kan? Betul tak? Itulah dia perbezaan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Dia ada santun dia. Ada adab dia, kan? Betul? Ini yang kita tak perasan. Kalau kamu kaji bahasa Melayu, memang penuh dengan seni dia. Nampak? Baru sikit. Banyak lagi sebenarnya yang kamu tak tahu. Okey. Hai, senyap ni semua. Apa dia? Langkah-langkah oleh ibu bapa nak macam melahirkan rasa cinta terhadap bahasa Melayu. Apa dia? Cepatlah, masa nak habis ni. Lagi 6 minit je. Menggunakan bahasa Melayu ketika di rumah. Ya, betul. Ibu bapa haruslah menggunakan bahasa Melayu ketika di rumah. Sebagai contoh kan, cikgu suka juga layan IG apa ni? Anak Syarah Ahmad tu. Jebat Jaden kan? Follow tak Jebat Jaden? Anak Syarah Ahmad. Dengar, Syarah Ahmad tu dia ajar anak dia cakap bahasa Melayu. Kan biasa kalau anak-anak artis kan semua speaking kan? Cakap bahasa Inggeris. Tapi anak dia cakap bahasa Melayu. Kan? Saya cakap lorak Penang lagi. Sebab memang Syarah Ahmad dia didik anak dia untuk pandai cakap bahasa Melayu. Kan? Okey, selain tu apa lagi peranan ibu bapa? Banyak menggalakkan
Menggalakkan dan dedah mereka. Okey, bukan. Menggalakkan dan mendedahkan mereka. Mendedahkan mereka. Dengan bahan bacaan seperti novel dalam bahasa Melayu. Sekarang ni memang ramai murid-murid yang baca novel. Tapi dia banyak baca novel bahasa Inggeris. Kan? So, cuba kita gunakan novel bahasa Melayu. Novel yang berkualiti ni, Cikgu syorkan kamu baca novel yang diterbitkan oleh ataupun yang ditulis oleh sastrawan negara. Memang sangat berkualiti. Kamu janganlah baca novel-novel picisan ataupun novel-novel indie kan. Macam novel-novel adaptasi kepada filem kan. 3 hari mencetak imo lah, Suamiku Encik Sotong. Itu novel-novel picisan ataupun novel-novel indie. So kamu cuba baca novel-novel yang ada menguji kita punya pemikiran kita, intelektual kita. Di mana kalau kita baca novel tu kita akan berfikir, kita akan dapat pengajaran, kan? Bukan kita baca novel tu hanya untuk syok-syok sendiri. Kan, mengelamun, berkhayal. Tak, kita baca novel tu ada dia punya matlamat, ada pengajaran dia. Bacalah. Novel-novel terbitan sastrawan negara, Samat Said, Kemala, Abdullah Hussein. Bulan 3 ni ada satu filem yang akan keluar dekat program, namanya ialah Imam. Terbitan Abdullah Hussein kan? Betul tak? So cerita Imam tu diadaptasi daripada novel. Novel Imam yang ditulis oleh Abdullah Hussein, sastrawan negara. So kamu wajib tonton bulan 3 ni. Nampak novel-novel tu novel-novel yang berlatar belakangkan agama. Nampak? So kamu tengoklah nanti bulan 3 nanti. Menggalakkan anak-anak untuk memasuki pertandingan berasaskan bahasa Melayu seperti bersarjana puisi. Ya, bagus. Okey, selesai Okey, kita pergi ke yang keempat. Okey, cikgu skip Okey, salah seorang sahabat sering menggunakan bahasa rojak. Sebagai seorang pencinta bahasa Melayu, anda ingin menggalakkannya bertutur dalam bahasa Melayu yang betul. Nyatakan tindakan-tindakan yang perlu anda lakukan. Okey, jadi kawan kamu ni dia suka cakap bahasa rojak. Bahasa rojak ni bahasa campur Maknanya dia ada campur bahasa Melayu, ada campur bahasa Inggeris, ada campur bahasa Mandarin sikit. Contohnya bahasa Mandarin apa dia? Tapau, ngam, cincai. Itu bahasa Cina, bahasa Mandarin. Kita orang Melayu pun ada guna juga. Amoy kan. Bahasa Inggeris banyak macam okay, so. Banyak. Masyarakat kita sekarang menggunakan bahasa rojak. So, sebagai seorang pecinta bahasa Melayu, apa tindakan yang kita akan lakukan untuk memastikan kawan kita tu tak menggunakan bahasa rojak? Okay, contohnya apa dia? Yang pertama, kita boleh menasihati sahabat kita supaya bertutur menggunakan bahasa Melayu yang betul. Apa lagi? Kita boleh mengajaknya menyertai program bahasa Melayu. Kita boleh menghadiahkannya buku bahasa Melayu. Macam-macam cara lagi yang kita boleh buat. Okay. Alright, kelas. Jelas? Okay, Senyap je semua. Okey, baik. Jadi insya-Allah minggu depan kelas terakhir bulan Februari kita akan sambung ke tahap 2 ni untuk pemahaman sastra, novel dan juga rumusan. Okey. So selamat bercuti semua. Kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum dan selamat malam. Bye.